Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih berada pada ayat yang ke-64 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman 'amin. Yang bermaksud, mereka terus mendustakannya, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami karamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, iaitu buta mata hatinya daripada melihat kebenaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menjelaskan kepada kita bahawa pendirian yang diambil oleh kaum Nabi Nuh itu adalah pendirian yang salah. Dan kerana itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hukuman yang sesuai ataupun yang setara dengan jenayah yang mereka lakukan. Lalu Allah berfirman, fakadzabuhu, iaitu bermaksud maka kaum Nabi Nuh telah mendustakannya, mendustakan Nabi Nuh alaihi salam, mendustakan Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan khusus kepada mereka, dan mereka terus-menerus melakukan pendustaan itu, sedangkan baginda Nabi Nuh alaihi salam telah mengajak berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada hidayah siang dan malam, mempelbagaikan teknik dakwahnya kepada kaumnya seperti mana yang dapat kita lihat di dalam surah Nuh itu sendiri. Dan Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun lamanya kepada kaumnya untuk mengajak mereka kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Lalu Allah berfirman lagi, fa anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk, dan kami selamatkan baginda, iaitu selamatkan Nabi Nuh alaihi salam daripada al-gharq, iaitu daripada tenggelam. Allah telah menyelamatkan baginda dan juga orang-orang yang beriman bersama-sama baginda yang telah dibawanya berlayar di dalam bahtera yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk baginda membuatnya. Dikatakan bahawa bilangan orang yang beriman bersama-sama Nabi Nuh alaihi salam hanyalah 40 orang lelaki dan 40 orang wanita. Dan ada juga yang mengatakan selain daripada bilangan tersebut. Wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina, dan kami telah tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam, dengan taufan dan juga banjir besar, iaitu golongan yang telah mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dalam kalangan kaum Nuh. Kerana mereka itu adalah qauman amin, kaum yang buta, iaitu buta mata hati mereka daripada melihat kebenaran, apatah lagi daripada menerima keimanan, yang mana tidak membawa sebarang manfaat apa jua yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh kepada mereka berupa nasihat dan juga peringatan. Lalu matilah mereka dan tenggelamlah mereka di dalam peristiwa banjir besar itu, dan tidak ada yang selamat melainkan
yang diselamatkan bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihi salam di dalam bahtera. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita berpindah kepada cerita yang selanjutnya dalam ayat yang ke-65 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila 'adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Yang bermaksud, dan kepada kaum 'Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam bersama-sama dengan kaumnya. Dan cerita ini seperti mana juga kisah Nabi Nuh disebutkan dalam beberapa surah dalam Al-Quran seperti surah Hud, surah Asy-Syu'ara, Al-Ahqaf dan sebagainya. Dikatakan bahawa keturunan ataupun nasab Nabi Hud alaihi salam itu kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam, seperti kata sebahagian daripada ahli sejarah. Dan nama baginda ialah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Al-Khulud bin 'Ad bin Us atau Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Dan kaumnya pula adalah kabilah 'Ad, dinisbahkan kepada ayahnya yang dinamakan dengan nama tersebut. Dan mereka tinggal di Al-Ahqaf, jamak kepada Haqaf, merujuk kepada tempat yang mempunyai pasir yang banyak. Mereka merupakan kaum yang menyembah berhala dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah utuskan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak mereka kembali kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga bahawa Nabi Hud alaihi salam telah diutuskan Allah kepada kaum 'Ad yang pertama. Adapun kaum 'Ad yang kedua itu adalah merujuk kepada kaum Nabi Salih alaihi salam, dan jarak di antara kedua-dua kaum ini adalah 100 tahun. Maka ini bermaksud, dan telah kami utuskan kepada kabilah 'Ad saudara mereka atau keturunan mereka. Lalu ia berkata kepada mereka dengan kata-kata yang disebut oleh setiap nabi kepada kaum masing-masing, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, tiada bagi kamu Tuhan selainnya. Dan disifatkan bahawa Nabi Hud itu sebagai akhahum atau saudara mereka kerana mereka daripada kabilah, ataupun Nabi Hud daripada kabilah yang sama dengan mereka, ataupun kerana Nabi Hud adalah saudara dari sudut kemanusiaan. Kemudiannya Quran menjelaskan kepada kita bahawa bagaimana Nabi Hud mengingkari perbuatan kaumnya yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka supaya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Hud mengatakan kepada kaumnya, afala tattaqun, tidakkah kamu bertakwa? Dan apabila telah berlaku apa yang telah berlaku terhadap kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan bala Allah Subhanahu wa taala, dengan banjir besar itu sebagai satu bencana yang tidak pernah disaksikan di dunia ketika itu. Dan Nabi Nuh pernah berkata kepada kaumnya, inni akhafu alaikum azab yaumin azim, aku bimbang terhadap kamu iaitu azab yang akan menimpa kamu pada hari yang agung, iaitu hari kiamat. Dan peristiwa ataupun kejadian Nabi Hud dengan kaumnya ini berlaku selepas Nabi Nuh alaihi salam. Dan kerana jarak masanya ataupun kisahnya itu hampir, maka memadai bagi Nabi Hud alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, afala tattaqun, tidakkah kamu bertakwa, tidakkah kamu takut kepadanya? Bermaksud, wahai kaumku, kamu semua telah mengetahui bahawa bagaimana kaum Nuh apabila mereka tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah, lalu mereka menyembah selain daripada Allah, maka telah berlaku kepada mereka, telah ditimpakan kepada mereka azab yang sangat hebat yang telah diketahui ceritanya di seluruh dunia. Maka firman Allah yang Allah rakamkan tentang Nabi Hud bila dia mengatakan afala tattaqun, tidakkah kamu bertakwa atau tidakkah kamu takut, sebagai suatu isyarat
kepada ancaman yang diberikan oleh Nabi Hud alaihissalam, mengingatkan kaumnya tentang kedahsyatan balasan Allah terhadap kaum Nabi Nuh sebelum mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat yang seterusnya, bagaimanakah reaksi kaum Nabi Hud alaihissalam. Adakah serupa seperti mana kaum Nabi Nuh alaihissalam? Ayat 66 surah Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Yang bermaksud, ketua-ketua yang kafir dalam kalangan kaumnya berkata, sesungguhnya kami, wahai Hud, nampak kamu berada dalam keadaan kebodohan, dan sesungguhnya kami fikir engkau adalah dalam kalangan orang-orang yang berdusta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kaum Nabi Hud alaihissalam, iaitu kaum 'Ad, merasa terancam dengan seruan yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi Hud alaihissalam yang menafikan perbuatan mereka yang selama ini menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mari kita lihat bagaimana reaksi yang sampai ataupun yang keluar daripada mulut mereka. Allah merakamkan khusus tentang golongan al-mala'. Seperti mana juga dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, berkata golongan yang kaya, golongan yang berkedudukan, yang berkuasa dalam kalangan umat Nabi Hud alaihissalam yang kufur itu, dalam kalangan kaum 'Ad. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya kami melihat kamu, wahai Hud alaihissalam, tidak lain dan tidak bukan berada dalam keadaan kurang berakal. Apabila engkau sanggup meninggalkan agama kaummu kepada agama yang lain, dan mereka memberikan gelaran ataupun memberikan suatu ketetapan bahawa Nabi Hud dalam keadaan dalam situasi safahah. As-safahah itu menunjukkan suatu situasi kebodohan. Orang yang kurang akal, orang yang tidak logik, orang yang tidak cerdik, orang yang bertindak tanpa melihat tanpa berfikir, maka itulah yang dimaksudkan dengan safahah. Dan mereka tidak memadai menyatakan bahawa Nabi Nuh dalam keadaan safahah, tetapi mereka menambah lagi, wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan sungguhnya kami menyangka bahawa engkau, wahai Hud, minal kadhibin, dalam kalangan orang-orang yang berdusta. Berdusta dalam mendakwa bahawa kamu adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat lihat bagaimana mereka begitu pasti dalam dakwaan palsu mereka ini, dengan adanya huruf-huruf yang menunjukkan takkid, menunjukkan penegasan seperti la naraka, huruf lam di situ, dan huruf lam juga dalam la nadhunnuka. Kerana itu para ulama sebahagian daripada ulama telah menyatakan bahawa sangkaan ataupun az-zan yang datang daripada kaum Nabi Hud ini, iaitu kaum 'Ad ini, sebenarnya bukanlah sangkaan, tetapi mereka benar-benar ingin menyatakan bahawa mereka menganggap Nabi Hud itu dalam keadaan yang sedemikian. Dan mereka tidak menyatakan kami yakin bahawa engkau, wahai Hud, dalam keadaan yang bodoh ataupun dalam keadaan kebodohan, dan kamu adalah dalam kalangan orang-orang berdusta. Kerana mereka jika berkata demikian, sungguhnya mereka berdusta ke atas diri mereka sendiri, kerana mereka dapati bahawa Nabi Hud adalah orang yang baik dan orang yang terpuji. Dan di antara keindahan bahasa Al-Quran dapat kita lihat dalam ayat ini, bagaimana Allah meletakkan ciri al-mala', iaitu golongan pembesar dalam kalangan kaum 'Ad itu sebagai al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih, golongan pembesar yang kufur dalam kalangan kaumnya, bagi menafikan ataupun bagi untuk bertujuan tidak menolak adanya golongan pembesar, orang-orang yang mulia, golongan bangsawan yang beriman terhadap Nabi Hud alaihissalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.